Baik saudara, kita ke negeri di bawah bayu. Antara fokusnya, 2 rang undang-undang diluluskan DUN Sabah. Perinciannya terus bersama Konstantin Pahlawan di Kota Kinabalu. Silakan Konstantin. Baik Zahira, 2 rang undang-undang RUU diluluskan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sabah ke-16 yang melibatkan RUU Enactment Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan Pindaan 2023 dan RUU Biodiversity Sabah Pindaan 2023. Speaker DUN Sabah, Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya mengumumkan perkara itu selepas RUU berkenaan dipersetujui majoriti anggota DUN selepas bacaan kali ketiga. Terdahulu ketika membentangkan RUU tersebut, Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, RUU berkenaan bertujuan meminda enakmen pemajuan perumahan, kawalan dan pelesenan pindaan 1978. Beliau berkata RUU berkenaan merupakan undang-undang bagi kawalan pelesenan urusan pemajuan perumahan di Sabah dan berperanan untuk melindungi kepentingan pembeli rumah. Enakmen itu berkuat kuasa selepas diwartakan dalam Warta Kerajaan. Sementara itu, RUU Biodiversity Sabah Pindaan 2023 yang dibentangkan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abidin Madingkir bertujuan memperkasa aktiviti pemeliharaan, penggunaan lestari pengurusan, penguatkuasaan serta hal-hal berkenaan akses dan perkongsian faedah hasil daripada penggunaan sumber biologi dan sumber genetik. Selain itu, RUU itu juga bertujuan mewujudkan pengarah Pusat Biodiversiti Sabah sekaligus membolehkannya berfungsi terus di bawah Jabatan Ketua Menteri dan bukan lagi di bawah Pejabat Hasil Bumi. RUU tersebut akan berkuat kuasa pada 1 September depan. Pertumbuhan ekonomi Sabah tahun ini diunjurkan semakin pulih dan berkembang pada kadar 4 hingga 5%. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abidin Madingkir berkata, momentum pemulihan ekonomi negeri ini dijangka akan terus didorong oleh pemulihan semula sektor-sektor ekonomi utama iaitu sektor pelancongan, perlombongan dan pengkuarian, pertanian, pembuatan serta pembinaan. Tambah Datuk Abidin, selain itu ia juga didorong oleh pengukuhan pasaran buruh, kestabilan ekspor, peningkatan penggunaan domestik, perbelanjaan modal sektor awam dan swasta serta peningkatan projek pelaburan berimpak tinggi juga dijangka membantu dalam pemulihan ekonomi negeri. Walau bagaimanapun, perlu dinyatakan juga bahawa prestasi sebenar pertumbuhan sesebuah ekonomi negeri ini banyak bergantung kepada the dynamic economy, kestabilan politik serta faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhikan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Beliau mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nur menjawab soalan adun sebatik Datuk Hassan A. Ghani Pangeran Amir dalam persidangan DUN Sabah ke-16 di Kota Kinabalu. Terdahulu, Datuk Abidin memaklumkan keluaran dalam negeri kasar KDNK Sabah tahun lalu mencatatkan peningkatan sebanyak 3.7% berbanding 1.5% pada 2021. Peningkatan itu didorong oleh peningkatan ketara dalam sektor perkhidmatan yang merupakan penyumbang utama kepada KDNK iaitu sebanyak 49.5% dengan nilai ditambah sebanyak 40.6 bilion ringgit. Kementerian Belia dan Sukan Sabah KBSS komited menjalin kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk Majlis Belia Sabah dan Majlis Perundingan Negeri Sabah dalam mengadakan sesi libat urus mengenai peluang pekerjaan kepada golongan belia di negeri ini. Ini termasuk program KBSS Turun Padang Jelajah Belia di seluruh Sabah bagi mendapatkan pandangan dan pendapat belia secara terus bersama pemimpin dan belia akar umbi. Menteri Belia dan Sukan Datuk Elron Angin bagaimanapun memberitahu pihaknya tidak memegang fungsi dalam menyediakan peluang pekerjaan ataupun menjadi ejen pencarian pekerjaan kepada belia menganggur namun menyediakan grant untuk memperkasa belia. Selain itu, Persatuan Belia Akar Umbi juga dimaklumkan bahawa
Kementerian Siar Adat menyediakan geran berjumlah RM5,000 kepada setiap persatuan yang memohon geran untuk mereka melaksanakan program ataupun aktiviti yang dirancang. Beliau menjawab soalan adu Nabawan Datuk Abdul Ghani Muhammad Yassin dalam sesi soal jawab persidangan Dun Sabah ke-16 di Kota Kinabalu. Tambah Datuk Elron, pihaknya turut menyediakan bantuan dana menerusi skim Jaya Usahawan Belia Syabas kepada usahawan belia berumur 18 hingga 40 tahun serta memenuhi kriteria ditetapkan. Setakat ini 2,893 penerima skim tersebut yang diperkenalkan tahun lepas. Bantuan skim berkenaan akan diteruskan tahun ini dan permohonan akan dibuka tidak lama lagi. Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AMN JPKA diminta menyediakan satu garis panduan bagi memastikan guru-guru yang diambil berkhidmat di Taska atau Tadika adalah guru bertauliah. Ia penting bagi memastikan mereka melaksana tanggungjawab diberikan dengan baik sekaligus mengelak kejadian tidak diingini berlaku. Jadi saya minta supaya pihak Jabatan Kebajikan yang mengeluarkan lesen ini supaya memastikan bahawa guru-guru yang diambil ini adalah guru-guru yang betul-betul diberi didikan yang sepenuhnya untuk mengajar budak-budak ini. Sebab kalau tidak, mungkin semua ibu bapa akan hilang kepercayaan kepada guru-guru terutama sekali di sekolah-sekolah Taskah dan juga Tadika. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib ditemui pemberita bagi mengulas rakaman kamera litar tertutup CCTV tular yang menunjukkan tindakan seorang pengasuh Taska mendera seorang kanak-kanak di sebuah taman asuhan kanak-kanak di Luyang semalam. Datuk James yang kecewa dengan kejadian itu berkata beliau akan mengadakan perjumpaan dengan pengusaha Taska dan Tadika di bawah kementeriannya dalam tempoh terdekat bagi memberi peringatan dan nasihat demi memastikan insiden sama tidak berulang. Setakat ini terdapat lebih 300 Taska di seluruh Sabah berada di bawah pemantauan Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat. Sementara itu, Adun Luyang Pung Jinja yang meninjau Tadika berkenaan mahu pengusaha Taska dan Tadika menggunakan khidmat pengasuh profesional dan mempunyai sijil pentauliahan. So saya nasihatkan kepada sesiapa yang nak menjalankan bisnes sebagai ini penjagaan kanak-kanak ataupun Tadika, bukan sahaja pendidikan kena jaga dengan baik, tapi ada profesionalism dia untuk bagaimana jaga anak-anak. So supaya ibu bapa dia senang hati hantar anak-anak mereka ke Tadika swasta. 2 kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan Seksyen 323 Kanun Keseksaan berhubung kes berkenaan. Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2023 masuk hari ke-5 hari ini meneruskan perjalanan ke daerah Nabawan dan Keningau sejauh 160 km melibatkan 4 perhentian. Perjalanan konvoi dimulakan dari perkarangan Dewan Datuk Seri Panglima Antanom Tenem. Dalam program Kibar Jalur Gemilang dan KMJG 2023 peringkat daerah Tenem, penolong pegawai daerah Tenem Yusri Ismail Yusof mengajak penduduk negeri ini mengibarkan jalur gemilang dalam menzahirkan semangat patriotisme. Kalau boleh kita janganlah sangat berkira untuk untuk kalau kita nampak bendera yang lusuh atau di mana-mana kita ganti dengan yang baru. Jalur gemilang ini sangat penting untuk generasi akan datang. Kita seharusnya menanamkan sifat sayang jalur gemilang dan otomatis secara otomatiknya kita akan sayang kepada Malaysia. Kita membawa bersama jalur gemilang untuk seluruh rakyat Sabah sama-sama dengan kita untuk menyemarakkan lagi dan menggelorakan dan seterusnya meningkatkan lagi rasa sayang kita kepada negeri kita, rasa bangga kita terus sama-sama mengibarkan jalur gemilang dengan penuh semangat, penuh kecintaan kepada negeri kita.
Pelbagai acara diadakan sempena program ini, antaranya Derma Darah Merdeka, ceramah dan pemeriksaan kesihatan percuma, mini pameran dari pelbagai jabatan dan agensi kerajaan serta penampilan khas untuk Ngadau Tenem 2023. Sekian berita dari Negeri di Bawah Bayu petang ini bersama saya Konstantin Pahlawan. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Zahira. Silakan. Baik, terima kasih Konstantin. Langsung dari Kota Kinabalu, Sabah.